Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke chapter 3 part 3. Okay, chapter 3 part 3 ni pun penting juga. Semua penting lah, semua ilmu penting kena relatedkan dengan dari chapter 1, chapter 2, chapter 3, part 1, chapter 2, chapter 3 part 2 dan now chapter 3 part 3. Okay, tadi dah kita belajar what is the basic of support and resistance, which is this support and resistance is the weapon yang kita nak pakai untuk kita nak tempat entry ataupun key level kita untuk entry sebarang position lah. Okay, so cuba kalau boleh, jika ada confused, ulang balik video, ulang balik. Kalau jangan malas, kalau malas jangan trading. Okay, simple. Alright. Saya pun tergelak ni sekarang. Okay, so now support resistance ni is a bermula. Kita try tu tutup mata, hadamkan, bermulanya jatuh, bermulanya naik. Gitu. Okay, bermula. Contoh bermula ni dia macam ni lah. Kalau harga ni naik kan, kita lukis-lukis, slow je belajar ni. Kita payah rush. Okay, tak payah rushing. Okay. Okay, nah kita ambil warna merah. Okay, sekarang ni saya nak tanya, di manakah dia bermula jatuh? Di sinikah atau di situkah? Okay, mungkin banyak yang jawab di sinikah, yang di sini. Betul tak? Okay, tempat sebenarnya kalau kita try untuk feel the beat of the market, dia naik, dan bermulanya jatuh. Di sinilah sebenarnya tempat kawasan, atau saya panggil kawasannya, bermulanya jatuh. Bermula jatuh. Inilah dipanggil, kalau yang di atas apa tadi? Inilah resistance. Okay, resistance tempat untuk nak sell. Okay, unless resistance ni, contoh tempat untuk nak sell ni, contoh macam ni, price, inilah dipanggil price breakout, ataupun strong push, ataupun a reversal, ataupun a market mover. Okay, tapi pendek kata breakout. Okay, this is your breakout. Okay, and then lepas breakout sudah ada, kita kena tunggu pullback. Pullback is a waiting game. Ni waiting game ni yang korang tak sabar-sabar, belum sampai lagi tempat untuk entry, korang dah entry. So cubalah relax. Okay, tunggulah dia bagi pullback. Okay, pullback ni memanglah lama. Kita siapa nak control market ni? Kita tunggu je apa yang dia bagi setup, kita ambil. Okay, tunggu dia bagi pullback, dan sell di key level area, sell di resistance. Okay, unless dia pop breakout. Okay, dia breakout dan resistance tadi dijadikan support. Okay, sebab current price berada di sini dan di bawah ni resistance tadi dijadikan sebagai tempat nak buy. Okay, resistance become support. Support adalah tempat untuk nak buy. Pop sampai sini, sini berlakunya breakout dan pullback, then buy di area yang sama tu juga. Faham? So ini adalah basic yang dengan cara melukis. Alright.
So basic, okay, mudah untuk faham. Dan lagi okay, kita mungkin boleh sudah untuk masuk dekat chart. Oops. Okay, any time frame boleh dipakai. Kalau korang pakai higher time frame, it's a 4 swing setup. Okay, kalau macam saya, semua time frame boleh pakai. Contoh macam if korang nak pakai M15 pun boleh, tak ada masalah sebenarnya gas. Okay, gas tak ada masalah gas. Okay, contoh macam saya pakai ni lah. Okay, okay, kita ambil satu contoh, besi-besi je kita ambil. Okay, contoh macam ni. Kita ambil ni ah. Tengok betul-betul. Tengok betul-betul apa dia maksud bermula. Okay. Enda naik. 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 Apa hal ni? Sekejap. Enda naik. Allah. Sekejap. Tak boleh lukis. Sabar guys. Ada technical sikit. Alright. Okay. Oops. Kenapa ni? Tak detect. Pen tak detect. Okay, price naik. Dan bermulanya jatuh. Inilah yang dipanggil, orang cakap tempat bermulanya jatuh. Saya ambil shadow lah. Sebab bermula ni adalah apa dia bermula ni. Okay, ini bermula. Dan ini adalah yang kita belajar tadi, break out. Okay, break out ni a market mover, nampak je. Kalau kita tengok sini betul-betul. Okay. Tengok betul-betul, naik. Dan reversal. So, nampak dia cantik je naik, tiba-tiba break out. So, apa dia yang dipanggil first left? Okay, first left. Ni penting juga ah. First left ni maksudnya setelah berlakunya bermula kejatuhan di sini, ini adalah your first left. Bukan ini first left. Bukan ini your first left. Your first left adalah, kalau kita fikir secara logiknya, first left ni adalah kan dia naik, jatuh. So, kalau kita nak dia pull back kan, dia pull back. Tak logik lah kita nak tengok refer pula dari merujuk pula harga yang sebelah ni, harga sebelah ni. Hormatilah harga yang berdekatan ni, maknanya hormatilah harga apa? Harga yang terdekat dulu. The first left ni. Hormati ni dulu. Okay, faham? So, ini your first left. Right? So, inilah tempat bermula. Lepas ni kita akan belajar di mana tempat yang valid dan tak valid SNR. Okay? So, di tempat bermulanya jatuh ni, kita akan, ini dipanggil resistance. Okay, resistance adalah untuk sell. So, tunggu dia sampai betul-betul dekat zone, walaupun di sini ada menampakkan dia macam nak sampai. Ini adalah jangan terperdaya dengan ni. Dia pastikan betul-betul sampai. Okay? Lagi saya nak bagi tahu. Sometimes trader akan terkena emotion apabila dia melihat candlestick besar ni, buy. Candlestick buy. Dia sekarang ni saya punya color chart saya salah. Yang buy warna apa? Warna merah pula. Okay, kita kena ubah dulu. Okay, sekejap kena ubah ni. Sabar kita kena ubah. Bar up warna biru, bar down warna merah. Sebab ni iPad ni bukan saya punya.
Okay, bear candle warna merah. Oops. Okay. Ni saya ambil contoh yang mudah. Kenapa ni? Okay. Tempat bermula. Saya ambil dari ujung shadow, bermula jatuh ke sampai shadow ni lah. Tak perlu nak ambil sampai macam ni, satu tumpuk semua. Mana nak, bila zone ni terlalu besar, dia akan menjadikan indecision pula bila zone ni besar. Cuba agak-agakkanlah sikit. Di mana tempat area bermula jatuh tu sudah cukup memadai sebenarnya. Alright. So sini kita tengok naik dan bermulanya jatuh. Dan tempat bermulanya jatuh ini kita nampak di sini, jangan mudah terperdaya di sini. Dan lagi kalau kita nampak di sini ada tempat candle yang besar ni, buy. Seperti saya pernah cakap dulu, tak semestinya yang buy tu hendak buy. Sebenarnya bila yang buy tu terlalu kuat, tak semestinya buy tu hendak buy sebenarnya. Sometimes buy yang kuat ni sebenarnya nak mengejar order bank yang berada di sini. Okay, jika kita tak yakin untuk masuk, tak ada confirmation, kita tunggu di area ni. Bila dia sampai this area, okay, tengoklah di M5. Tengok di M5. Di dalam isi ni dia buat macam ni, bermula jatuh. Kita mark. Okay, di sini dia buat dahan. Dekat sini dia dah buat. Okay, tapi dalam ni dia buat lagi bermula jatuh. Dan dia ambil tempat bermula ni. Maknanya SNR campur SNR. Okay, tempat bermula telah pun diambil. Yang besar ni M15. Di lower time frame pun dia membuat bermula jatuh. Dan diambil tempat bermula ni. Maknanya SNR plus SNR. Faham? Okay, cuba hadam dulu. Cuba ambil masa 1 minit sebelum saya meneruskan. Okay, cuba ambil. Okay, dan lagi di sini. Nampak ni? Kita ambil randomly ya. Turun, naik. Dan bermula jatuh. Nampak tak? Bermula jatuh. Kita ambil di this area. Bermula. Nampak tak tempat bermula ni? Di sini kan? So, nampak di sini yang merah panjang ni, inilah dipanggil breakout, market mover, strong push, apa lagi, reversal. So tunggu pull back di kawasan ni. Tunggu pull back. Dan kalau nak confirm lagi, dia buat SNR sini, dia pull back di dalam lower time frame di M5, dia buat bermula demi bermula macam ni. Okay, cuba ulang balik video ni. Benda yang sama akan berlaku. Sama juga di sini, di bawah ni. Sebelum dia reverse naik. Nampak di mana dia mula. Nampak tak? Kan? Dia datang balik tempat bermula naik di support. Support adalah tempat untuk buy. Bila dia sampai tempat support ni, okay, saya padam dulu, kasih clear dulu, let dulu. Okay. Dia sampai tempat ni, cuba tengok apa dia buat. Ini yang saya cakap, setelah ada breakout akan ada pullback. Setelah pullback ada entry. Di entry wajib ada confirmation.
Kan? Nampak tak? Turun dan bermula naik. Di sini dia datang tempat bermula naik, dia datang tempat bermula naik. Dan di tempat bermula naik dia buat confirmation bermula juga, bermula naik. Dan di sini ada breakout, di sini ada pullback, tempat bermula naik, double confirmation. Dan berapa kali dia reject tempat bermula ni, dan pop buy. Faham tak? So maknanya bermula dibalas balik dengan bermula. Ini baru basic tuan-tuan. Kalau korang dapat hadam benda ni, insya-Allah kita boleh pakai untuk trading lepas ni. Alright? So bermula demi bermula. Saya akan cuba explain lagi. Contoh apa yang saya maksudkan di M5 tadi. Contoh multi time frame ni important juga tuan-tuan. Contoh macam ni ya. Ni. Okay, kita ambil, tak perlu besar-besar sangat lah sampai sini. Just at least zone, tak perlu besar macam ni. At least cukup zone macam ni, done. Okay. Dan di sini lagi, kat bawah tadi, ada 3 contoh saya dah tunjukkan dekat korang semua. Kalau 3 contoh ni ulang, dia simple je dalam trading ni. Bila pattern tu tak adalah. Ni tak, buka chart, tak ada signal, you buat signal you sendiri. Lebih baik you buat dekat currency tu GBP, JPY. Nama korang buat GBP Hafiz. GBP apa? GBP Faisal. Sekati korang. Sebab korang nak buat market you sendiri. Cubalah. Sebab dalam trading ni a game of waiting. Sabar. Okay. Setup is everywhere sebenarnya. Okay. Hanya dengan sabar. Okay. Ingat, faktanya dalam trading ni adalah sabar. Tak ada lain, tak bukan. Sabar je. Okay. Sama juga dekat sini. Ni. Tengok betul-betul ni. Tengok betul-betul lah. Naik. Dan turun. Bermula jatuh. Dia datang balik tempat bermula. Tengok di lower time frame apa dia buat di sini untuk confirmation, pecahan candle. Dia akan buat bermula. Faham? Bermula demi bermula. Tempat ni adalah untuk sell. Macam tadi kita clearkan Sekejap. Okay. Ni. Naik. Sebab itulah saya ada macam ajar engulfing kan. Sebenarnya engulfing ni kalau korang tengok sini, ini adalah engulfing. Tapi engulfing ni kalau kita nak bagi orang faham secara mudah, kita pakai words of bermula. Okay. Nampak ni. Bermula jatuh. Inilah dipanggil breakout. It doesn't mean breakout ni macam ni je. Tak semestinya. Sesuatu yang strong push, yang besar pergerakannya setelah berlaku kenaikan, dia try to strong push, itu pun boleh dipanggil as a breakout. Okay. Cumanya di mana dia tempat bermula jatuh. Saya bagi mark tu adalah tempat bermula jatuh. Dia datang balik tempat bermula, pop, turun, bermula jatuh di sini. Tengok di lower time frame apa dia bagi. Faham? Okay. So mari kita tengok di M5 apa dia bagi. We go to M5. M1 pun boleh, tak ada masalah. Tengok. Ni. Tengok sini. Satu persatu saya akan explain. Naik. Bermula jatuh. Pop. Dia buat bermula. Nampak tak shadow panjang tu? Shadow panjang tu pun boleh dipanggil as a breakout. Sebab itu adalah dipanggil strong push. Okay. Dan setelah strong push, dia turun dan naik tempat bermula. Kalau kita pecahkan candle di M1, mungkin nampak macam ni. Faham? Okay.
So in the end, pattern yang kita nak cari. Okay. Tadi di lower time frame ke? Yang ni. Naik. Bermula jatuh. Dan dia datang balik tempat ni, bermula jatuh, ambil lagi bermula. Sentiasa dia ambil. So maknanya ini adalah confirmation untuk sell. Faham? Okay, we try to make it simple. Okay, jangan pening-peningkan kepala. Sama juga yang dekat bawah ni. Apa cerita ni kat bawah ni? Ni. Naik. Nampak? Mula naik, dia buat lagi dekat situ. So tempat ni dia ambil lagi tempat bermula. Berapa kali bermula di sini dia ambil? Berapa kali mula? So maknanya ini adalah confirmation untuk naik. Faham tak? So bermula. Bermula ni adalah SNR. Okay, saya try untuk make it simple supaya korang faham apa yang saya ingin sampaikan. Okay, lagi di sini. Contoh yang di atas tu. Naik. Bermula jatuh. Dan dia datang balik di sini, dia bermula jatuh dan next candle try untuk ambil tempat bermula. Okay. So ni baru basic sebenarnya. Basic je. Saya belum hantar lagi, saya belum sharekan, kongsikan lagi yang seterusnya. Okay. Dia step by step supaya korang tak confuse, dia jangan kita nak sumbatkan sekali. Tak. Okay, untung yang orang yang beli e-video ni dalam channel YouTube saya ni, untuk orang yang khas untuk membeli e-video saya akan upload sentiasa upload video contoh macam lepas ni bermula ni kita akan belajar bermula juga masih, tapi mana nak tahu validnya SNR. So saya nak upload step by step dulu. Okay, faham? So sekian untuk video part 2 ni. Saya akan sambung di part 3 nanti. Semuanya kita just akan tak banyak lagi lah kita nak belajar. Alright. So kita akan sambung di part 1 or part 2. Part 3 lagi kan. Alright, see you guys.